Okey, dah. Okey ke? Yep. Badrul has raised a hand. Okey Badrul? Tak, nak tekan mic. Oh. Dia nak jawab soalan tadi. Tahu cerita. Okey, semua okey ya? Okey. So kita tengok di sini, saya buka balik whiteboard. Okey, bagaimana eksperimen kalau kita nak buat di makmal? Okey, yang sepatutnya kita buat Jumaat lepas ni. Jumaat semalam sebelum tiba-tiba diarahkan bercuti, diarahkan PDPR. Okey, penyesaran logam mudah sahaja. Kita masukkan sahaja logam ke dalam larutan garam. Okey, sebagai contoh kita masukkan logam zinc. Ini logam zinc, okey, kepingan zinc ke whatever lah. So sebagai contoh di sini, kepingan zinc. Kita celupkan di dalam larutan. Okey, kalau di sini saya bagi larutan kuprum 2 sulfat seperti dalam buku kerja Nilam, muka surat 10. Okey. Macam ni je tidak balas penyesaran ni. Okey, zinc, bila kita nak tuliskan dia punya persamaan, kita tuliskan sahaja zinc tambah kuprum 2 sulfat. Okey. So bila kita lihat di sini, kalau kita tengok dalam siri kereaktifan logam yang berada pada muka surat 9 tu, so kita boleh lihat siapa yang berada di atas, zinc ataupun kuprum? Zinc. Zinc. Zinc lebih Okey, reaktif. zinc. Okey, betul, zinc lebih reaktif, zinc berada di atas. Jadi ini bermakna zinc boleh menyesarkan kuprum. So lihat apa jadi? Dia akan jadi zinc sulfat tambah kuprum. Okey, kalau dalam eksperimen sebenar, kuprum 2 sulfat ni warnanya biru. Okey, kuprum 2 sulfat ni warnanya biru. Logam zinc ni pula berwarna kelabu. Jadi kamu lihat hasilnya di sini, daripada kuprum 2 sulfat, larutan ini menjadi zinc sulfat. Jadi of course lah, warna biru akan tukar jadi warna apa? Purple. Purple. Ni bukan main pendidikan seni ya, campur-campur warna. Tak. Zinc sulfat akan menjadi warna, kamu dah belajar dah garam Putih. tahun lepas. Putih. Putih, Dekat siapa nak masuk ni? hijau. Kelabu. Okey, zinc sulfat warna apa? Hijau, Tadi warna kuning. Hijau Ke putih? Hijau. Nanti tengok balik sama ada dia colourless ke. Tengok balik zinc sulfat. Lupa Dia dah masing-masing ni. Apa dia? Perang. Perang? Bukan. Nanti tengok balik. Dah keluar perang lah, purple lah. Purple tu cuma warna kalium manganat je ya Aidil. Ingat kalau purple tu kalium manganat je. Okey, so nanti tengok balik. Dah banyak dah lupa ni. Kuprum 2 sulfat warna biru. Apa lagi yang warna biru? Biasanya saya bagi clue. Adik-beradik kuprum juga. Kuprum 2 nitrat. Tapi ada satu je yang bukan warna biru. Ya. Warna biru kan? Apa? Zinc sulfat? Bukan. Bukan warna biru. Warna hitam. Nanti tengok balik. Warna hitam? Tengok balik. Adik-beradik kuprum ni pun kebanyakannya biru tapi ada yang bukan warna biru. Aidil ada buat eksperimen ni tahun lepas. Kuprum apa yang bukan warna biru dia jadi warna hitam. Tengok balik warna-warna tu. Okay. So kita lihat di sini. Nanti larutan ini pemerhatiannya kamu akan dapati
Larutan warna biru akan bertukar menjadi warna apa? Okey. Larutan warna biru akan bertukar gelap. menjadi warna apa? Warna gelap. Keamatannya akan jadi berkurang. So kuprum, pepejal kuprum. Pepejal kuprum warna apa ni? Ini mudah saja ni. Pepejal kuprum warna apa? So warna apa yang akan terbentuk? Cuba lihat pada muka surat 10, pemerhatian dan inferen. Pepejal berwarna apa yang terbentuk? Kuprum warna apa? 10 mana cikgu? Muka surat 10 buku kerja Modul. sayang oi. Ya, modul. Dan Oh tu larutan tanpa warna. Bejal pirang. Tadi Azli dah jawab ke larutan tanpa warna? Saya jawab kat putih je. Putih salah ya. Putih tu susu. Cuba beza putih, warna putih susu dengan warna air masak. Sama tak warnanya? Lain. Oh, tadi panggil Lain. enggak. Jangan ingat warna putih. Dia kalau nak sebut warna air masak tu, itu adalah larutan tanpa warna. Dia dah bagi clue lah pula kat sini. Spoil lah pula nak buat quiz. Okey, jadinya pemerhatian di situ pepejal berwarna apa yang terbentuk? pirang. Kuprum warna apa? Biru. Kuprum pepejal warna apa? Pepejal dia bukan warna biru. Warna perang. Perang. Pandai. Warna perang. Buat di situ pepejal berwarna perang. Okey. Kemudian pemerhatian. Keamatan warna apa larutan kuprum 2 sulfat tu? Warna biru lah. Saya dah bagi tahu tadi kan. Keamatan warna biru larutan kuprum 2 sulfat. Dan apa dia? Berkurang. Berkurang. Okey, tengok pula inference. Inference ni adalah jawapan kepada pemerhatian. So pemerhatiannya kita sepatutnya nampak ada warna perang pada kepingan zinc. So pepejal apa tu? Pepejal perang adalah kuprum. Okey, pepejal perang itu adalah kuprum. Kalau kita tengok hasil pun dah menjadi kuprum. Menunjukkan zinc berjaya menyesarkan kuprum daripada larutan garamnya. Menunjukkan zinc ni dia berjaya halau kuprum. Kuprum elok-elok dah couple dengan sulfat. Zinc nak sulfat, zinc ambil tempat tu, kuprum jadilah single mingle. Okey, sebab apa? Sebab zinc lebih reaktif berbanding kuprum. Kuprum tak boleh buat apalah. Reda sajalah. Okey. Okey, kita lihat pada penerangan di bawah. Terangkan tindak balas redox dalam penyesaran logam. Okey, boleh lihat sama-sama ya. Muka surat 10 bawah tu, zinc mengalami pengoksidaan. Macam mana kamu tahu zinc mengalami pengoksidaan? Sebab Tambah. zinc, Adanya oksigen. Zinc, daripada zinc kita jadi zinc Sulfat. sulfat. Okey. So nombor pengoksidaan zinc adalah kosong. Nombor pengoksidaan zinc di dalam zinc sulfat ini adalah positif 2. So nombor pengoksidaannya bertambah daripada kosong kepada positif 2. Buat di situ. Zinc mengalami pengoksidaan apabila nombor pengoksidaannya bertambah dari kosong kepada positif 2. Okey, kemudian kuprum 2 sulfat. Kuprum 2 sulfat menjadi kuprum. Kuprum dalam kuprum 2 sulfat nombor pengoksidaannya adalah positif 2. Bila dia jadi pepejal, nombor pengoksidaannya adalah kosong. So,
Ion kuprom mengalami penurunan apabila nombor pengoksidaannya berkurang daripada positif 2 kepada 0. Oleh itu zinc menyebabkan ion kuprom 2 mengalami penurunan. So maknanya di sini ion kuprom 2 mengalami penurunan ataupun reduction. Red. Zinc pula mengalami oxidation. So jadilah redox. Okey. Okey, ini adalah tindak balas penyesaran logam. So sama juga. Sekiranya contoh saya bagi magnesium bertindak balas, okey, dengan argentum nitrate. Okey. Apa hasilnya? Okey, siapa tahu? Siapa tahu apa hasilnya? Magnesium nitrat. Magnesium nitrat Okey, plus magnesium nitrat. Alright, good. Tambah Apa? 2 Okey, betul ni magnesium nitrat formula dia macam mana? MgNO3. ada 2 cikgu. Kurangan 2. Kat mana duanya? Mana Hujung. duanya? NO3 tu. NO3 tu ada kurungan. Dekat tu juga Okey, bang situ. good. Betul? Betul. Betul. Okey, sekejap saya ambil gambar je. Okey. Soalannya di sini. Okey, so kamu boleh bayangkan di sini Mg pepejal berwarna kelabu juga. Okey. Argentum nitrat. Argentum nitrat warna apa? Kamu dah mula kena hafal dah ni warna-warna ni, kena ingat. Argentum nitrat tanpa warna. So maknanya dia Warna colorless lah. Okey, magnesium nitrat warna apa? Magnesium Warna Putih. Sama juga. Tanpa Tak ada warna. putih-putih. Jangan biasakan Enggak ada sebut warna. putih tanpa warna. So maknanya kalau dari segi pemerhatian, kita tak nampak lah. Sebab warnanya sama. Daripada tanpa warna jadi tanpa warna. Dia punya pepejal pun sama. Pepejal kelabu, argentum juga pepejal kelabu. Sebab tu eksperimen ini tidak sesuai lah untuk dijadikan contoh. Bukan sebab apa? Sebab kita tak nampak perubahan warnanya tu. Okey, ni tak habis imbang lagi ni. So sini 2. Sini 2. Ag. Okey. Okey, betul lah. Alright. Okey, saya bagi contoh lagi. Okey, apakah hasilnya? Okey, saya buat lagi Mislah. Okey, mari kita spin. Argentum nitrate. Okey. Kita tengok siapa yang kena. Okey, Syawani. Okey. Tak jawab lah. Okey, apa jawapannya Syawani? Argentum nitrat. Betul ke? Betul ke yang lain argentum nitrat? Botol. Sekejap saya tengok. Betul? Okey. Sekejap. Tapi dia tak boleh sesarkan kan? Sebab zinc tu lagi kuat. Betul. Yes. Kamu kena Argentum paling tengok bawah. dulu kedudukan dia. Argentum lebih di bawah berbanding zinc. Jadi argentum tak dapat nak sesarkan zinc. Jadi apa berlaku? Kamu buat di sini no reaction. Maknanya tiada tindak balas. Tak ada apa-apa berlaku. Sebab argentum tidak akan boleh menyesarkan zinc daripada larutan zinc nitrat. Okey? Sebab argentum berada lebih bawah berbanding zinc. Okey, tak semua boleh main sesar-sesar sahaja. Okey, next kita pergi pada muka surat 11.
Tidak balas redox dalam penyesaran halogen. So kamu tahu halogen ni kumpulan 17. Siapa? Fluorin, bromin, klorin, iodin. Itu adalah halogen. Daripada larutan halida. Larutan halida ni bermakna apa-apalah. Contohnya HCl, HBr, kalium, natrium bromida ke, natrium klorida ke, apa-apalah. Okay, ini maknanya larutan halida. Kenapa larutan halida? Sebab ada halogen dalam larutan garam. Okey, dia nak kat sini sama saja tapi penyesaran halogen. Cl ni nak keluar daripada larutan garam. Okey, kita lihat di situ. Okey, kamu boleh baca apakah halogen. Halogen adalah unsur kumpulan 17. Okey, terangkan bagaimana halogen bertindak sebagai ejen pengoksidaan. Kerana halogen yang lebih elektronegatif. Yang mana lebih elektronegatif? Yang berada di bawah. So kalau dalam susunan ini, okey, siapa yang berada di bawah lebih elektronegatif. Menerima elektron dan bertindak sebagai ejen pengoksidaan. Okey. Okey, maknanya semakin menuruni kumpulan halogen, semakin cenderung membebaskan elektron. Okey, so kita lihat pada bawah tu, kecenderungan untuk menerima elektron halogen. Saiz atom halogen berkurang. Okey, maknanya daripada, dia bagi contoh di sini Cl, Br2, I2. Ini kita dah belajar dalam bab jadual berkala, menuruni kumpulan 17. Semakin menuruni kumpulan, okey, semakin besar atau kecil saiznya. Soalan ni soalan, saya tanya soalan. Semakin menuruni kumpulan 17. Okey, tapi di sini saya bagi contoh klorin, bromin, iodin. Bagaimana saiz atom halogen? Lebih besar atau lebih kecil? Lebih ke kecil. Okey, maknanya Cl besar, iodin kecil. Okey, mengapa? Sedangkan kalau kita ikutkan petala semakin bertambah. Iodin petalanya lebih besar daripada klorin. Tarikan ni Tarikan elektron. Apa tu? Tarikan pusat. Tarikan pusat. Tarikan apa dengan pusat? Tarikan apa dengan nukleus? vendor apa? Tarikan van der Waals. Saya sebut je. Van der Waals. Kan. Dia Elektronegatif. punya apa? Dia punya tu lingkaran bilangan elektron per molekul, per petala. Inilah masalah korang. Korang tahu. Tapi term-term tu, terma-termanya tu tak pandai nak sebut. Sebab tu dalam periksa hari tu, jawab cantik. Ada idea, ada jawapan tapi tak kena. Contohnya kamu nak sebut makanan tu bihun sup. Tapi kamu duk pusing cerita alah yang apa halus-halus macam ranting, alah dia ada kuah. Tak pandai nak sebut perkataan bihun sup. Itu contohlah makanan Okey, so kalau di sini kenapa dia punya saiz semakin kecil sedangkan sepatutnya bilangan petala semakin bertambah. Menuruni kumpulan, bilangan petala semakin bertambah. Tetapi dalam kumpulan 17, saiz semakin kecil kerana elektron valence. Okey, kumpulan 17 semua elektron valence-nya 7, betul? Okey, elektron valence. Okey. Okey, ni saya lukis.
Okey. Elektron valence. Okey, daya tarikan. Apa tadi saya dengar tadi kamu sebut apa? Elektronegatif. Tadi ada Van der tadi Waals. ada yang sebut. Petala. Yes, daya tarikan. Petala. Van der Waals. Daya tarikan petala. Van der Waals. Dia terkena Van der Waals. Yelah, mana? Elektronegatif. Mana ada daya tarikan elektron negatif? Van der Waals. Daya, okey, sebut sahaja daya tarikan antara elektron valence. Dengan Daya pusat. tarikan antara elektron valence. Bukan pusat dia, Aidin. Kita sebut dengan nukleus. Okey. Semakin bila menuruni kumpulan, Semakin Makin kuat. tinggi, kuat. Tarikan elektron. Berkurang lah. hmm. Dia tarik. Kurang lah. Makin berkurang. Ini yang saya nak bagi tugasan ni. Makin kuat lah. Kurang. Makin turun makin kurang relatif. Kan makin besar. Nak tarik susah. Okey. Okey. Dah rujuk Lama balik bagi lah. dia. Pergi tengok baliklah dekat buku tingkatan 4 sana tu ha. Saya bagi tugasan. Jauh. Jauh. Okey. Saya sudah Okey. hantar bukunya. Kita teruskan. Klorin adalah ejen apa paling kuat? Penurunan. Klorin adalah ejen pengoksidaan paling kuat diikuti oleh bromin. Iodin pula adalah ejen pengoksidaan paling lemah. Buat sekarang. Nanti tak tahu jawapannya. Klorin adalah ejen pengoksidaan paling kuat, manakala iodin adalah ejen pengoksidaan paling lemah. Okey, manakala kalau kita tengok kumpulan halida, ion iodida adalah ejen penurunan paling kuat. Ion klorida adalah ejen penurunan paling lemah. Ini muka surat 11 ya. Okey, dah 8.50 so kita teruskan pada muka surat 12. So tengok dekat sini, halogen sebagai ejen pengoksidaan manakala ion halida sebagai ejen penurunan. Maknanya halogen akan menjadi penurunan lah. Mana contohnya? Okey. Kalau tadi dalam tidak balas penyesaran tu kita biasa pakai bikar, tapi kalau dalam penyesaran halogen kita tak pakai bikar, kita pakai tabung uji. Kerana kita bukan nak masukkan garam, kita bukan nak masukkan logam, tapi kita nak titiskan halogen tu. Contoh, kita nak titiskan sama ada klorin ke, kita nak titiskan bromin ke, iodin ke. Okey, kita akan titiskan. Okey, di dalam larutan halida. Contoh larutan halida. Okey, saya bagi di sini larutan kalium iodida. Larutan kalium iodida. Okey. So, kalau kita lihat di situ, halogen yang lebih elektronegatif boleh menarik elektron daripada halida yang kurang elektronegatif. So, maknanya di sini larutan kalium iodida asalnya adalah tidak berwarna. Tak ada warna ya. Kalium iodida tidak berwarna. Andai katalah saya masukkan klorin dalam ni. Okey, saya masukkan klorin. Okey, apa berlaku nanti? Klorin tambah Ki. Apa yang akan berlaku dari segi persamaan? Dia akan jadi apa? Dia akan jadi apa? Hello? Diorang kat ni? Kalium iodida Yes. Kalium iodida. Kalium iodida? No. Klorin dengan kalium iodida.
Kalium, kalium klorida. Beza dengan tadi logam duduk depan. Tapi halogen dia akan duduk belakang. So dia akan jadi kalium klorida tambah dengan iodin akan tersesar. Okey. So kalau kalium iodida tu tidak berwarna, kalium klorida pula adalah warna apa? Kalium klorida. Dia daripada kalium iodida dia jadi kalium klorida. Kalium klorida, ingat ya, kalium klorida warnanya adalah perang. Kalium iodida tanpa warna. Ini warnanya jernih lah. Tidak berwarna. Klorin warna apa klorin? Perang enggak? Kuning. Okay, good. Kuning lah. Bukan perang, dia tak sebut perang. Okay. Iodin warna apa iodin? Iodin terbentuk. Siapa tahu iodin warna apa? Putih. Tak ada warna. Tidak. Iodin berwarna biru. Jauhnya. Nampak? Bila kita buat nanti eksperimen ni, kita akan nampak pelbagai warna. Daripada tak ada warna, kuning, lepas tu tiba-tiba jadi warna perang, lepas tu tiba-tiba ada warna biru pula sebagai mendakan. Iodin ni cecair tau. So dia takkan jadi pepejal. So dia bukan takkan jadi pepejal. Dia hanya kita akan nampak macam mendakan yang pekat sedikit di bawah ni. So maknanya akan ada mendakan warna biru lah. Dia seolah-olah macam warna nila tu. Mendakan warna biru. Okey, pemerhatian di situ. Larutan tidak berwarna kalium iodida menjadi perang. Apabila beberapa titis larutan kanji itu apa? Ditambah larutan bertukar daripada perang kepada biru tua. Inferensnya iodin terbentuk, mendakan biru terbentuk apabila larutan kanji ditambah mengesahkan kehadiran iodin. Buat. Okey, kena pasti bahan yang mengalami pengoksidaan. Okey, bila dah ada ini, so kalau kamu nak ni kamu buat semula supaya kamu boleh kenal pasti. Okey. Kamu buat semula di sini. Okey, caranya kalau nak kenal pasti siapa yang mengalami pengoksidaan, siapa yang mengalami penurunan. Okey, kamu ambil satu. Sebagai contoh ni, kamu ambil Cl2. Okey, Cl2 dia jadi KCl. Kalau saya suka libatkan nombor pengoksidaan. Okey, Cl2 berapa nombor pengoksidaannya? Kosong lah kan? Yap, sebab tak ada oksida. Okey. KCl? Cl dalam KCl berapa nombor pengoksidaannya? 1. Negatif. Oh, negatif. Negatif 1. So maknanya nombor pengoksidaannya berkurang. Bila nombor pengoksidaan berkurang bermakna klorin mengalami penurunan. Okey. Kamu tak boleh nak explain dalam term oksigen sebab tak ada langsung kewujudan oksigen di sini. So yang kamu boleh explain adalah daripada elektron ataupun nombor pengoksidaan. Okey, so lagi satu kita dah tengok klorin, so kita tengok pula kalium iodida. Okey, ni kalium iodida jadi iodin. So kita lihat di sini Ki jadi iodin. Ki, iodin di dalam Ki nombor pengoksidaannya adalah negatif 1. Dia jadi kosong. Negatif 1 jadi kosong bertambah atau berkurang? Negatif 1 jadi kosong bertambah. Bertambah. So bila bertambah dia adalah Oksidaan. oksidaan. Okey. So kamu nampaklah yang mana. So ini reduction, ini oxidation,
Okey, so siapa yang mengalami tidak balas penurunan? Dia adalah ejen pengoksidaan. Siapa yang mengalami pengoksidaan? Dia adalah ejen penurunan. Okey. Siapa? Kamu kena mention yang di depan. Di depan, bukan yang di belakang. Okey, so kalau kamu nak jawab di situ, kenal pasti bahan yang mengalami pengoksidaan. So kamu sebut kalium iodida mengalami pengoksidaan. Ion iodida kehilangan elektron untuk membentuk molekul iodin. Kenapa saya sebut molekul iodin? Sebab I-nya 2 kan? Airnya tu. Kalau atom, 1 je I-nya. So kat situ I2 dia jadilah molekul iodin. Okey, setengah persamaan pengoksidaan disebabkan tadi ni Ki kan? Ki, okey saya tuliskan semula Ki jadi I2. So bila kita nak buat setengah persamaan, kita ambil I-nya saja. So I adalah I negatif 1. Menghasilkan I2. Okey. So kat mana kita nak letak elektronnya? Ujilah sendiri. So buat negatif 1, sini kosong. Kat mana nak bubuh negatif 1 tu? Negatif 1 sama dengan kosong. Kat mana nak bubuh negatif 1 supaya sama? Kat negatif Kat 1. mana kita nak bubuh? Kiri. Kat mana kita nak bubuh tambah 1 elektron ni? Kat mana kita nak bubuh Dekat benda kiri. lah ni? Negatif 1 tu. Okey, kalau kamu kata dekat kiri, okey kita letak kat sini. Tambah 1 elektron. Okey, cuba kira. Tolak 1, tolak 1. Dapat berapa Syahwani? Negatif 2. Dah tak sama dengan kosong. Dekat sebelah kanan. Kita cuba pula letak kat sebelah kanan. Tambah 1 elektron. Okey, dapat tak? Dapat kan? Tolak 1 sama dengan kosong tambah negatif 1. Dia begini So dia jadilah negatif 1. Samalah kan? So maknanya cara kita nak buat adalah kita letakkan di sini tambah elektron. Sebab kita dah kira tadi kat situ letaknya, tapi belum imbang lagi ni. Ada 2 di sini. So jadi 2 di sini, jadi 2 di sini. Okey, boleh? Dapat. Boleh. Okey, cuba buat untuk tindak balas penurunan. Tindak balas penurunan tadi adalah Cl. Cl2 dia jadi KCl. So, bila nak buat setengah persamaan, kamu kena ambil Cl sahaja. So, macam mana nak buat? Ayatnya di situ air klorin mengalami penurunan. Kita kena sebut air klorin ya. Molekul klorin menerima elektron untuk membentuk ion klorida. Ini adalah molekul. Ini adalah molekul. Kenapa molekul? Sebab dia ada lebih daripada 1 atom. Kita panggil molekul. Ini yang kamu lemah. Jenis zarah, atom, molekul, ion. Molekul klorin. So di sini ion klorida. Okey, molekul klorin menjadi ion klorida. Okey, setengah persamaannya. Dia bermula daripada Cl2. Dia akan jadi apa? KClA. Mana boleh KCl? Kita kena hapuskan K tu. Kita tak nak letak Cl K kat bawah. minus. Cl minus saja.
Okay. Sekarang bila ada setengah persamaan, kita mesti kena letakkan elektron. Kat mana kita nak letak elektron? Ingat, elektron dia mesti berpackage, bergerak dalam bentuk begini. Tak mesti satu lah. Okay, saya padam satu ni. Okay, dia mesti berpackage. Kat mana kita nak letak? Dekat Tambah CL2. elektron. Okey, katalah Dekat kamu nak CL2. letak kat CL2. Kita uji dulu. CL2 charge-nya kosong. Cl minus charge-nya negatif Negatif 1. 1. Kosong sama dengan negatif 1. Okey, tadi siapa cakap Fahmi ya? Fahmi ke Aidil? Faham? Okey, kita letak di sini. Tambah negatif 1. Okey, dapat? Sama tak? Sama. Okey, sama. Maknanya luluslah untuk kita letakkan tambah elektron tu di hadapan. Tapi belum selesai lagi. Kita kena imbang. Cl ni ada 2, so bubuh 2 di sini. Elektronnya ni negatif 1, darab 2, so bubuh 2 di sini. So inilah dia setengah persamaan bagi ion, air klorin. So buat di situ Cl2 tambah 2 elektron menghasilkan 2 Cl minus. So persamaan ion keseluruhan kamu gabungkan. Tadi dah dapat Cl2 tambah 2 elektron dapat 2 Cl minus. Manakala yang atas tadi 2 I minus dapat I2 tambah 2 elektron kan. Okey, bila kita nak gabung, kita kena pastikan bilangan elektronnya sama. Sekarang sama ke tidak? Sama kan? Okey. Yep. So bila sama, tak payah nak darab nak apa, turunkan saja 2 I minus tambah Cl2 menghasilkan I2 tambah 2 Cl minus. Turunkan sahaja. Okey, kesimpulannya klorin telah menyesarkan iodin daripada larutan kalium iodida. Ion iodida telah menurunkan molekul klorin. Ion iodida ialah ejen penurunan. Klorin telah mengoksidakan ion iodida. Klorin ialah ejen pengoksidaan. Kena fahamkan ayat dia betul-betul. Okey? Okey, kelas dah tamat. Okey, dah pukul 9. Okey, jom ambil gambar. On kamera sekejap. Okey, cepat dah habis masa. Okay, ready? Okay, ready 1. Okay, cepat. Buka kamera, cepat. Tak apa. Tak apa. Mandi tu. Malu Mandi dah orangnya. tu. Ya, mandi. Okay, Tak. peace. Masih dah lawan tu. Okay, peace. 1. Muka saya pun tak nampak. Okay. 1, 2. Mana hilang? Badrul dengan Azli. Ada. Peace. Ada. Tak ada pun. Okay. Tak nampak pun muka. Peace. Peace. Alah, Aidil. Ada. 1, 2, 3. Peace. Okay. Yelah tu. Okay, so kita jumpa lagi minggu Pakai baju depan. raya. Yelah tu, pakai baju raya, baju tidur raya. Okay. Okay, jumpa lagi. Okay, saya stop recording. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat latihan ya. Okay. Bye-bye.